Assalamualaikum and a very good morning to all my Form 4 students. So for today's video, we're going to learn a new chapter, the last chapter for this term, chapter 9, solution of triangles. Okay, so for solution of triangles, there are only two rules that you are going to learn. First is sine rule, and the second one is a cosine rule. Okay, so for today's video or today's lesson, we are going to learn the first rule of this chapter, which is sine rule. Okay, so under sine rule, we are going to look into the formula, and then we are going to solve the problem involving the sine rule, and then we are going to see the existence for the ambiguous cases. And the last one is to solving problem related to triangles using the sine rule. Why we learn this chapter basically because for triangles, it's not always gonna be the right angle triangle. So you're not going to use the 1/2 times base times height. Okay, you have to go beyond from that. Okay, so that's why we have to introduce you these two rules, so that you can use this rule to all types of triangles. Later we're going to see. But first, what is actually the formula for the sine rule? So the formula for sine rule is given by this. For any triangle ABC, A over sine A equals to B over sine B equals to C over sine C. Or you can also write as sine A over A equals sine B over B and equals to sine C over C. Okay, suppose you have a triangle ABC here. Okay, so this is capital letter represent the angle, and then the small letter represent the side lah. Okay, so kalau dia punya angle is located here, so the side is gonna be the opposite of it. Dia bukan dekat sebelah sini, bukan dekat sebelah sini, tetapi dia di hadapan, bertentangan dengan angle. So if capital letter A is here, so this is gonna be the small letter ataupun dia punya side lah. And then if this is the angle, so the side is gonna be opposite of it. So this is B. And if this one is C besar, so the C kecil will be here. Okay, and kamu kena ingat, dia punya susunan ni takkan selama-lamanya macam ni. Dia boleh berubah-ubah ikut kepada soalan, dan donation pula, dia punya denote tu, labeling tu, it's not always ABC also. It could be any letter. So what if kalau cikgu ubahkan kedudukan angle ABC ni, apa akan jadi dekat side ni pun akan berubah juga. So let's say I change the position. So let's say this is A, B, C. Okay, so apa akan jadi kalau A dia dekat sini, A besar, so dia punya side dekat mana? Side dia takkan kat sini dah. Side dia akan berubah kepada opposite. Kamu sentiasa akan ikut kepada angle je. Okay, so this is the A yang baru. So kalau B kat sini, yang B yang baru akan jadi dekat sini. C kat sini. Macam itulah. Okay, so ini sahaja formula yang kamu kena hafal dan kamu kena tahulah. Okay, and then it's up to you whether you want to use side dekat atas, angle dekat bawah ke, ataupun angle dekat atas, side dekat bawah. Tak ada masalah. Yang penting jangan tertukar. Kamu jangan letak yang kecil ni sebagai angle pula. Jangan letak yang besar ni sebagai side pula. Okay, so kena ingat, besar untuk angle, kecil untuk side lah. Yang ini besar, this one is for angle. And then yang A kecil adalah untuk side ataupun length, panjang. Okay. Write the sine rule that relates the sides and angle of the following triangle. So macam mana kita nak apply? So kalau cikgu pindahkan formula sikit sini. Okay. So kalau untuk A, kamu tengok angle besar yang berhadapan opposite dengan dia adalah dia punya side lah. Okay. So apa dia punya
kita kira macam nak tulis dia punya formula lah. So kita sudah je lah. Q over sin Q macam tu. Sama dengan R over sin R. Sama dengan P over sin P. Macam tu je. Ataupun kamu nak letak sin Q over Q equals to sin R over R equals sin P over V pun tak ada masalah. Betul juga. Okay ya. Boleh yang ni ya. Tengok B pula. B pun benda yang sama juga. Kamu tengok K besar angle di manakah dia punya side opposite dengan dia. So, kalau cikgu nak buat macam ni boleh juga. Sin K over K sama dengan sin M over M equals to sin L over L. Okay. Like this boleh. Macam ni pun boleh. Tengok C pula. So, kalau untuk C tu, dia dah bagi nilai. So, kita masukkan jalan nilai tu. So, let's say sin 120. 120, dia punya side dekat mana? Berhadapan dengan dia. Bukan yang sebelah ni. Jangan silap. So, bahagi dengan 8. Sama dengan sin 40. Di manakah side dia? Berhadapan dengan dia. Over 6. Okay. So, for your information, untuk makluman, untuk pengiraan, yang melibatkan pengiraan, hanya dua side saja yang diperlukan lah. Kamu tak perlu nak list sampai 3 lah. Kebiasaannya, soalan akan bagi 2 angle, and then sama ada dia bagi satu side, ataupun dia bagi satu angle, dibagi 2 side. Terpulang lah mana-mana. Boleh? Jom tengok contoh. Determine the value of M in each of the following triangle. So, kita nak cari nilai M ni. So, tengok A ya. Okay. 55 darjah ni adalah M besar. So, dia punya side adalah yang berhadapan dengan dia. Kemudian, L yang besar ni adalah 78. So, L kecil kat mana? Berhadapan dengan dia iaitu 6.7. So, kita masukkan je dalam formula. Okay. So, sin 55 bahagi dengan M. Kita cari M kan? Sama juga dengan sin 78 bahagi dengan 6.7. Macam itulah. And then, this one you tekan calculator. Ataupun you nak susun dulu boleh juga. Maknanya you bawa M pergi sini. Sama juga dengan sin 55 bahagi dengan benda ni lah. Sin 78 over 6.7. Okay. Dah cara macam ni, lagi senang. Kamu tekan je calculator. Kamu akan dapat jawapan dia. Iaitu 5.611 cm. Settle. Mula ya. Tengok B pula. Pun benda yang sama juga. Kita nak cari angle sekarang ni. So, sin M bahagi dengan side dia di hadapan 8. So, 8. Sama juga dengan sin 40 bahagi dengan 6.5. Okay, and then susun dulu. Sin M sama juga dengan 8. Darabkan juga dengan sin 40 over 6.5. Macam ni. Okay. Tekan calculator nanti. So, nanti kamu akan dapat M sama juga dengan, kamu nak hilangkan sin dekat sini. So, kalau kamu pergi sini akan jadi shift sign lah. Sin negative 1 macam tu. Dan you masukkan je dia punya nilai kat sini. 8 sin 40 over 65 macam tu. Tekan je calculator. Kamu akan dapat jawapan 52.29 degree lah pula. Sebab nak cari angle, jangan letak cm pula. Tengok C pula. Okay. Sama juga. Sin 115
bahagi dengan 12.4. Okay. Sama juga dengan sin 43 over M. Dan buat benda yang sama juga. Kamu cross multiplication. Boleh juga. So, M sama juga dengan sin 43 bahagi dengan semua benda ni. 115 over 12.4 macam tu. Then you will get the answer M is equals to 9.331 cm. Dah siap. Macam tu saja, boleh? Simple kan? Okay. Sekarang kita dah masuk kepada ambiguous cases. Ambiguous cases ni maksudnya case yang kamu kena consider. Ambiguity here means inexactness or the quality of being open to more than one interpretation. Maksudnya dekat sini, dia akan ada beberapa jawapan yang kamu kena consider juga. Sebab ada beberapa macam assumption yang kamu kena buat terhadap triangle tersebut. Kalau kamu tengok dekat sini, kita ada triangle ABC tau. ABC. Okay, yang mana dia akan bagi satu angle dekat sini dan dia akan bagi dua sides. Okay, based on the diagram above, it is observed that two different triangles can be constructed. Ada dua jenis triangle yang boleh dibina by using the non-included. Non-included angle ni adalah ini. Ni yang non-included angle Maknanya angle tu diapit oleh dua side. Lengths of two sides dibagi kat situ. Okay, the two triangles can be constructed by using the same set of information given. This is known as ambiguous case. Okay, yang mana yang dua triangle tu? Okay, triangle yang pertama adalah A, B, C. Sama je lah. Yang mana bila jauh keluarkan triangle tu, dia adalah triangle yang macam ni tu. Okay, A, B, C. Ni 36, 4 cm kan. Dan triangle yang kedua adalah triangle A, B1, C. Yang mana bila cikgu keluarkan triangle tu, dia akan jadi macam ni. Ni sikit. Macam tu lah. A, B1, C besar. Dan ini pun akan jadi 4 cm. Ini 6, ini 30. So ada dua kebarangkalian ataupun possible triangle yang boleh dibina. So bila kamu dapat bina dua triangle yang berbeza bentuk, so itu kita panggil sebagai ambiguous case. So macam mana kita nak tentukan sama ada triangle tersebut ada ambiguous case ataupun tidak, kita akan tengok kepada table yang seterusnya. Okay. No triangle exists maksudnya kamu takkan dapat bina triangle kalau length A ni lagi pendek daripada length height. Macam mana kamu nak sambungkan triangle tu kan kalau dia punya length panjang A ni lagi kurang daripada panjang H kat sini. So kalau macam ni, untuk case yang macam ni, kamu takkan jumpa pun. Takkan dapat bina pun satu triangle pun. Yang kedua, hanya ada satu triangle yang dapat dibina kalau length A bersamaan dengan length H. Maknanya H ni adalah yang perpendicular tu. So kalau kamu dapat length A sama dengan length H, kamu telah membina satu triangle yang biasalah, iaitu right angle triangle. Yang mana 90 darjah. Okay. Right angle triangle ni hanya satu je kamu boleh bina. Kamu tak boleh bentukkan bentuk yang lain dah. Okay. Second thing, kalau kamu tengok length A, dia adalah sama atau lagi panjang daripada length C ni, pun kamu akan dapat bina satu triangle sahaja. Okay, kamu takkan dapat bina dua triangle. Boleh? Yang paling penting adalah yang ini. Two triangle exist if kalau kamu punya panjang A ni di antara dia lagi panjang daripada H, tetapi dia lagi kurang daripada C. Contohnya dekat sini adalah kalau kamu ada triangle macam ni,
Macam ni kan. Okay, let's say kamu ada angle kat sini 30. Okay, lepas tu panjang dekat sini let's say 10 cm. And then tiba-tiba panjang dekat sini let's say 6 cm. Okay. First condition adalah bila panjang yang dekat sini lagi pendek daripada panjang dekat sini, kita akan ada beberapa possible triangle yang kita boleh bina. Dekat mana? So sebenarnya kita boleh tarik satu line dekat sini dan kita boleh bina lagi satu triangle dekat sini. So ini pun 6 juga. Okay. Tetapi at the same time, panjang sini kena lagi panjang daripada panjang H. Dekat mana panjang H? Panjang H tu adalah terletak di sini. Yang mana dia adalah 90 darjah. Ni. Okay, contoh. Tadi kamu dapat sini 10 kan? Sini 10, sini 6. So, panjang H ni kena kurang. Panjang H ni kena lebih. Silap. Kena kurang. Maknanya, kalau sini 6, sini mestilah kurang daripada 6. Contoh. Sini kalau bagi contoh kita dapat 4. So, yes. Kalau sini 4, sini 6. So, akan ada 2 possible triangle. Yang mana sama ada di dekat sini ataupun di dekat dalam ni. Ada 2 triangle. Okay. Ambiguous case exists if, tu dia. Given the length of 2 side. Kamu ada 2 side diberi dan ada satu angle dekat sini. Non-included angle yang mana nilai A dia tu kenalah acute, which is less than 90 degrees. The side which is opposite the non-included angle A is shorter than C. But it is longer than the height of the triangle. Okay. Boleh ya? Tengok situ. For each of the following triangle, determine whether ambiguous case exists or not. So, kalau kita lukis lah kan. Untuk triangle A ni. Dia kata kat situ angle B ya. So, maknanya angle dia terletak dekat B. So, tulis B saya dekat sini. So, B adalah 62.5. Kemudian dia kata kat situ BC. BC 14.5. AC adalah 10. So, macam tadi, kalau kamu tengok length dekat sini lagi pendek daripada length dekat sini, so dia akan ada kemungkinan 2 triangle yang kamu boleh form. So, kalau untuk A ni, ambiguous case exist lah. Okay. And then, kalau untuk B pula, sama juga kita lukis. Buruk sikit R kat sini. So, this is 28. Lepas tu, Q kat sini. QR 8.2. Lepas tu, PQ adalah 11.4. So, kalau kamu nampak length dekat sini lagi panjang daripada length dekat sini. So, dia punya ambiguous case does not exist lah. Sebab syarat dia, length dekat sini kena lagi pendek daripada length dekat sini. Okay. Tengok nombor 2. The diagram on the right shows an incomplete triangle PQR. PQ dia bagi 15.5 and the angle dia bagi 35. Given QR adalah 10.5. So, QR kita buat line kat situ. Panjang, buat QR. So, this is 10.5. So, bila length QR tu lagi pendek daripada length PQ, so of course dia akan ada ambiguous case lah. So, kita kena cari beberapa possible values of QRP. So, apa yang kita kena buat dekat sini, kita kena bina satu lagi line dekat sini. Okay. Dan length dekat sini adalah sama dengan length. Jadi, umpama kamu shift dia punya length tu. So, ini pun 10.5. Macam tu. Right. Dan kita labelkan ini sebagai R1. Ini R saja.
Yang ni R1 And then kita kena bina juga lagi satu length, iaitu H, which is the perpendicular height, 90 darjah. So ini height. Okay. Mari kita buat bersama-sama. Okay, find the possible values of QRP. So kita kena cari apa kat sini? Kita kena cari satu angle kat sini, and then satu lagi angle dekat sini. Okay. Right. So kita cari ni dulu So ini macam biasa, very straightforward. Kita gunakan sine rule lah. Sin 35 bahagi dengan length kat sini, iaitu 10.5. Sama juga dengan sin angle R bahagi dengan 15.5. So bila kamu susun, kamu akan dapat angle R adalah 57.86 degree. Ini untuk yang ni R. So now mana kita kena consider juga yang R1 pula. R1 kamu kena refer ataupun kamu kena fokus kepada yang ini, cikgu highlight ni 1, 2, 3. Triangle yang ni. So kita nak cari R1 kat sini Okay. Kita tahu yang triangle R1, R dengan Q ni adalah segitiga sama kaki. Sebab ni 10.5, sini 10.5. So, kalau sini ada angle 57.86. So, sini pun 57.86. So, kalau kita cari R1 adalah 180 tolak je dengan 57.86 tu. Kamu akan dapat jawapan dia. Which is 122.14. Dah siap. Okay, settle lah. Kita dah cari satu sini. And then sini pun kita dah cari. Okay. And then, dia suruh cari possible length of PR. So, kamu nak cari PR. Ini kamu nak cari juga PR1. So, cari PR dulu. Yang mana from here to here. So, kita cari dulu angle yang besar kat atas ni. Angle yang ini So, angle Q is equals to 180 tolak dengan 35 tolak dengan 57.86. Kamu akan dapat 87.14. 87.14. Dan kamu gunakan sine rule juga macam biasa. So, sin 35 bahagi dengan 10.5 sama juga dengan sin 87.14 bahagi dengan PR. Kan? So, you will get the answer for PR is equals to 18.283 cm. Okay, this one is for PR Next, kita nak cari PR1 yang mana from here to here. Ini sahaja. So, kita kena cari yang kecil dekat atas ni. So, macam mana? Angle Q1 yang kecil. Sama juga dengan 180 tolak 122.14 tolak 35. So, kita akan dapat yang kecil tu 22.86 degree. Yang kecil ni kat atas ni. Sini. 22.86. So, pakai je sine rule untuk kita carilah macam biasa. So, sin 35 over 10.5 sama juga dengan sin 22.86 bahagi dengan PR1. So, bila kamu kira, kamu akan dapat PR1 adalah sama juga dengan 7.112
cm. Okay, boleh. Last. Tengok solving problem pula. Encik Samad nak buat plan for his vegetable farm. Dia nak install 2 water sprinkles in the middle of the farm. The distance between the 2 water sprinklers is 6 cm. 6 meter. Ini 6 meter kat sini. The distance between the water tap and the nearest water sprinkler is situ 5 meter. The angle formed between the tap and both water sprinkler is 25. Maknanya dekat sini ya. Angle between so sini 25. So bila kita keluarkan ni kita punya triangle tu, muruknya 25 sini, 5 sini, 6 sini. Calculate the distance between the tap and the furthest water sprinkler. Kat sinilah kita nak cari. Okay, so gunakan sine rule je lah. So sine 25 bahagi dengan 6 sama juga dengan sine let's say this is kita letak je lah apa-apa P. Sine P over 5. So kita akan dapat kira-kira kita akan dapat P kita sama juga dengan sine 20.62 degree. This one 20.62 degrees. And then in order to find this distance, kita kena cari kita punya angle dekat sini. So let's say this is Q. So angle Q is equals to 180 minus 20.62 minus 25. You will get 134.38. So again, use the sine rule again. So sine 25 over 6 equals to sine 134.38 over, let's say kita letak sebagai x over x. So you will get x is equals to, dapatlah jawapan dia 10.147 meter. Okay. So itu sahaja untuk kita punya 9.1. Okay, thank you class. Bye-bye.